Assalamualaikum, anda sedang menonton Sekilas Fakta 4 Oktober 2021 bersama dengan saya Nusya Mama Amin. Adun Sungai Udang Idris Harun hari ini mengumumkan bahawa dia dan 3 lagi adun hilang kepercayaan terhadap Ketua Menteri Sulaiman Mat Ali dan seluruh kepimpinan negeri. 3 lagi adun ialah Adun Pantai Kundur Nur Azman Hassan, Adun Pengkalan Batu Nur Hizam Hassan Bakti dan Adun Teluk Mas Nur Effandi Ahmad. Kami berempat telah pun menyerahkan surat ketidakpercayaan kami, menarik balik sokongan kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Sulaiman Muhammad Ali. Kita tahu pihak pembangkang ada 11 orang yang memang tidak menyokong kerajaan dan tambah 4 kami tidak menyokong kerajaan, jadi sekaligus dari kiraan itu menunjukkan kerajaan negeri telah hilang majoriti dan ia perlu diurus segera. Bekas Ketua Menteri itu berkata, tindakan itu susulan ketidakpuashatian mereka dengan beberapa keputusan kerajaan negeri yang berubah-ubah dan tidak terlaksana dalam menguruskan pandemik COVID-19. Dalam satu sidang media selepas itu, PH Melaka bersama 4 adun tersebut memaklumkan mereka telah memohon untuk menghadap Yang di-Pertua Negeri Melaka Muhammad Ali Rustam. Kita sebenarnya kalau kita lihat dalam perlembagaan negeri, kuasa melantik Ketua Menteri itu adalah di bawah bidang kuasa Tuan Yang Terutama Tun. Sekarang ini dah ada membincangkan beberapa nama mungkin sebelum akan dipersilakan. Nanti kita akan bertemu dulu dengan Tuan Yang Terutama Tun bagi mencari dan berbincang untuk kebaikan negeri Melaka itu sendiri. Sementara itu, beberapa lagi adun Melaka dijangka akan turut menarik sokongan kepada Ketua Menteri. Ketua Penerangan PKR Syamsul Iskandar Muhammad Akin ketika dihubungi Malaysia Kini mengesahkan perkara itu namun enggan mendedahkan perincian lanjut. Susulan pengumuman 4 adun itu, Speaker Dun Melaka Abdul Rauf Yusof mengadakan satu sidang media yang turut dihadiri Ketua Menteri Melaka Sulaiman Mat Ali. Abdul Rauf berkata dia menyerahkan kepada kebijaksanaan YDP Melaka Muhammad Ali Rustam bagi menyelesaikan kemelut politik di negeri itu. Dalam sidang media sama, Abdul Rauf mengumumkan status Idris sebagai ahli UMNO juga tergugur secara automatik selaras dengan kenyataan yang dibuat Timbalan Presiden Muhammad Hassan sebelum ini. Muhammad sebelum ini memberi amaran bahawa mana-mana adun parti itu yang terbabit dalam gerakan menjatuhkan kerajaan sedia ada akan digugurkan keahlian. Dalam pada itu, Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi hari ini menyarankan supaya Dun Melaka dibubarkan bagi memberi laluan kepada pilihan raya negeri yang baru. Saya tidak mengapa kehilangan kerajaan negeri yang dikuasai oleh parti saya, tetapi tunggulah. Saya fikir elok adakan pilihan raya negeri yang baru supaya Dewan Undangan Negeri Melaka dibubarkan dan kita beri mandat semula pada rakyat untuk rakyat memilih manakah kerajaan yang terbaik untuk mentadbirkan negeri itu dan juga negara kita, insya-Allah. Sementara itu, Zahid berkata beliau bersedia untuk disiasat terhadap sebarang kesalahan melibatkan akaun luar negara miliknya di Kepulauan Virgin Britain. Beliau berkata demikian bagi menjawab soalan dari Ahli Parlimen Jelutong RSN Raya di Dewan Rakyat hari ini. Sila siasat bahawa apa yang dikatakan oleh Yang Amat Jelutong itu adalah ketika saya berada di dalam sektor korporat, bila saya menjadi CEO kepada sebuah syarikat yang tersenarai dan ketika itu syarikat yang saya ketuai mempunyai pelaburan di sebuah negara besar dan mempunyai konsesi daripada negara itu untuk melaksanakan IPP ketika itu. Keuntungannya tidak dapat dibawa keluar, sebaliknya diminta untuk dilaburkan semula di negara berkenaan. Tentunya sebagai syarikat yang tersenarai, mahu supaya dividen dapat diberikan pada pemegang saham. Dan kini syarikat yang telah didaftarkan atas nama syarikat yang tersenarai itu pun telah tidak ada lagi.
Terdahulu, Malaysia kini melaporkan pendedahan terbaru kertas Pandora yang merupakan pendedahan fail kewangan sulit kepada Pusat Kewartawanan Penyiasatan Antarabangsa ICIJ. Pendedahan ini turut menyatakan beberapa orang kaya Malaysia sebagai pemilik syarikat atau firma pemegang amanah luar pesisir. Nama Zahid muncul dalam dokumen firma Undang-Undang Panama terkemuka, Agokal, yang bertindak sebagai ejen firma bernama Bridin Limited di Kepulauan Virgin Britain. Baik, berita yang seterusnya. Bekas Naib Ketua Bersatu Pasir Putih Burhanuddin Sheikh Rahim memohon maaf kepada semua rakyat Malaysia terutamanya masyarakat India atas komen berbau perkauman terhadap pemain badminton negara S. Kisona. Burhanuddin dalam satu kenyataan berkata, dia mengakui telah melakukan kesalahan yang besar dalam mengeluarkan komen berkenaan. Dalam kenyataan sama, Burhanuddin turut mengumumkan sedia melepaskan jawatannya dalam parti demi menjaga nama baik Bersatu. Semalam Burhanuddin menerima kritikan selepas melemparkan kenyataan berbau perkauman terhadap Kisona ketika pemain itu beraksi dalam kempen Piala Sudirman 2021 di Vantaa, Finland malam tadi. Dalam kejohanan itu, Malaysia tumpah 1-3 kepada Jepun sekaligus gagal layak ke peringkat akhir. Kenyataan itu turut mendapat kritikan daripada Menteri Belia dan Sukan Ahmad Faizal Azumu yang juga timbalan Presiden Bersatu dan menyifatkan perkara itu tidak boleh diterima. Ahmad Faizal juga mengesahkan Burhanuddin telah meletakkan jawatan dalam parti itu semalam. Pemuda MIC semalam turut membuat laporan polis di Ibu Pejabat Polis Daerah Dang Wangi dan menggesa supaya tindakan tegas diambil terhadap Burhanuddin. Shellfish, red meat, and beer. If you love indulging in these foods, you may end up with high uric acid level in your blood. These foods consist high level of purine, a substance that will eventually break down into uric acid and be excreted through our urine. It is recommended that the amount of dietary purines should be kept between 600 to 1,000 milligrams per day. Having too much uric acid in your blood can cause attacks of gout. It can also cause kidney stones and blockage in the kidney. The crystallization of the excessive uric acid in your blood can be eased by reducing purine-rich food to only 100 to 150 milligrams daily, maintaining a healthy lifestyle, and consuming urinary alkalinizer like Ural. It consists of sodium bicarbonate, citric acid, and sodium citrate that increases the urinary pH and solubility of uric acid to prevent crystallization. Best of all, it's lemon-flavored and sugar-free. Ural, effective urinary alkalinizer. Neutralize your uric acid problem now. Kita ke perkembangan yang berikutnya. Individu yang tidak boleh menerima vaksin COVID-19 atas faktor perubatan boleh memohon sijil digital khas atau sijil pengecualian vaksinasi di MySejahtera. Perkara itu dinyatakan oleh Menteri Kesihatan Khairy Jamaluddin di Dewan Rakyat hari ini. Individu tersebut boleh memohon sijil digital khas atau sijil pengecualian vaksinasi di MySejahtera melalui pejabat kesihatan daerah berdekatan dengan mengemukakan borang khas slip penilaian kesesuaian menerima vaksin COVID-19 bagi pesakit dengan masalah kesihatan tertentu yang telah disahkan oleh pakar perubatan seperti berikut kepada pihak PKD berdekatan. Jelasnya borang khas itu perlu disahkan oleh pakar perubatan yang merawat individu berkenaan atau pakar perubatan keluarga di klinik kerajaan. Terdahulu beliau menjawab soalan Ahli Parlimen Kota Belud, Isna Raisah Munirah Majlis mengenai alternatif untuk individu yang tidak boleh divaksinasi atas faktor kesihatan dan pewujudan dokumentasi yang dikhususkan bagi golongan itu.
Baik, sementara itu, Pusat Pemberian Vaksin World Trade Center Kuala Lumpur atau PPV WTC KL secara rasminya menghentikan operasinya bermula hari ini selepas beroperasi selama 150 hari. PPV WTC KL merupakan PPV mega pertama yang dibuka bermula 5 Mei lalu di bawah program imunisasi kebangsaan COVID-19. Menteri Kesihatan Khairy Jamaluddin semalam turut meluangkan masa meninjau operasi hari terakhir PPV tersebut. Dalam satu majlis ringkas namun meriah, Khairy turut melakukan gimik menutup pintu Dewan sebagai simbolik berakhirnya proses vaksinasi di PPV WTC KL. Dalam sidang medianya selepas itu, Khairy berkata Malaysia tidak lagi memerlukan PPV mega yang melibatkan kos operasi tinggi selepas kebanyakan rakyat kini sudah menerima vaksinasi. Untuk rekod, kira-kira 1.3 juta individu telah menerima suntikan vaksin jenis AstraZeneca di PPV WTC KL dan pusat itu juga pernah menguruskan sejumlah 18,000 dos vaksin dalam tempoh sehari. PPV tersebut juga merupakan PPV pertama di negara ini yang mengendalikan pemberian vaksin mencecah 1 juta dos. Baik, berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini. Baik, sekian sahaja daripada saya Nusya Mama Amin untuk sekelas fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan jumpa lagi.